Buletin Didik 28 April bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua institusi di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah menghentikan aktiviti luar bilik darjah sekiranya kawasan masing-masing mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. KPM melalui kenyataan hari ini berkata, bagi memastikan kesihatan murid tidak terjejas, institusi pendidikan berkenaan perlu memastikan langkah-langkah pencegahan berikut diikuti. Ia termasuk memastikan bekalan air minuman bersih mencukupi dan menggalakkan murid membawa air minuman sendiri. Pada masa sama, murid turut dinasihatkan supaya mengambil air minuman dalam kuantiti yang sesuai bagi mengawal suhu badan. Selain itu, pihak sekolah perlu membekalkan air minuman kepada murid asrama sekiranya keadaan kritikal dan tiada sumber lain bagi mendapatkan air minuman. KPM sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca di luar jangkaan. Dalam pada itu, institusi pendidikan turut bertanggungjawab untuk peka dengan perkembangan semasa mengenai fenomena berjerebu di kawasan mahupun daerah masing-masing. Pada masa sama, mengikuti garis panduan ditetapkan KPM, mematuhi saranan Kementerian Kesihatan KKM serta Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dari semasa ke semasa. Kementerian Kesihatan KKM membuat pemantauan teliti secara berterusan susulan kes 2 kanak-kanak berusia 11 tahun dan setahun 7 bulan yang dilaporkan meninggal dunia dipercayai akibat strok haba. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya masih menunggu laporan penuh siasatan kes kanak-kanak terbabit. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya mengambil maklum bahawa fenomena cuaca panas berpanjangan sedang melanda negara terutamanya negeri di utara Semenanjung sehingga Ogos ini, susulan peralihan monsun timur laut. Justru kes kematian yang direkodkan tidak boleh diambil mudah. Di samping itu, beliau turut menitik beratkan kepentingan laporan kes kematian baru-baru ini untuk mengetahui lebih lanjut sama ada ia melibatkan strok haba ataupun penyakit lain. Difahamkan kanak-kanak terbabit mempunyai sakit seperti cirit berit sebelum meninggal dunia yang kemungkinan menambah kepada keterukan simptom sedia ada. Dalam pada itu, Dr. Zaliha turut berkata pihaknya setakat ini belum menerima sebarang laporan berkaitan kes strok haba yang baru. Namun pemantauan khusus akan terus dilakukan sekaligus menggesa ibu bapa memantau pergerakan anak masing-masing supaya langkah sewajarnya dapat diambil secara serta-merta. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyantuni guru-guru di daerah Kuala Langat menerusi program anjuran Kementerian Pendidikan KPM Ziarah Selamat Hari Raya Cikgu. Antara lain, program ini bertujuan merapatkan ukhuwah antara tenaga pengajar dan KPM. Antara guru-guru yang menerima kunjungan beliau termasuk Timbalan Pegawai Pentadbiran Daerah Sektor Pembelajaran PPD Kuala Langat, Suriman Saripan di Kampung Sungai Lang dan guru dari Sekolah Kebangsaan Sri Langat, Roslan Lebay Yaakob. Semalam beliau juga sempat mengunjungi beberapa guru di daerah tersebut termasuk Rozana Abdul Razak dari Sekolah Kebangsaan SK Kancung Darat dan Rizal Muhammad Safaat dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jenjarum. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman melaksanakan op lancar mulai hari ini hingga 1 Mei depan berikutan jangkaan terdapat pertambahan aliran kenderaan di lebuh raya utama di seluruh negara. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim berkata, ini memandangkan orang ramai masih dalam suasana menyambut Aidilfitri selain cuti persekolahan dan hari pekerja. Dalam satu kenyataan, beliau berkata op lancar akan dilaksanakan di kawasan-kawasan panas yang dijangka berlaku kesesakan lalu lintas. Petugas PDRM akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti bagi memastikan aliran trafik lancar dan terkawal. Antaranya termasuk dengan melakukan tindakan penyuraian kesesakan seperti mengaktifkan laluan pintar. 5 laluan dikenal pasti untuk pelaksanaan laluan pintar. JSPT melaksanakan op Selamat 20 sempena Hari Raya Aidilfitri selama seminggu berakhir semalam. 71,688 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Ops Hari Raya Aidilfitri HRA 2023 yang dijalankan selama 10 hari sejak 18 April lalu di seluruh negara. Pengarah kanan bahagian penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jakman berkata, menerusi advokasi yang dilakukan, pihaknya mengesan masih ramai lagi pemandu yang melakukan kesalahan serius, terutamanya yang boleh mengundang kemalangan maut.
Untuk makluman semua, sebanyak 71,688 notis telah dikeluarkan sepanjang 10 hari ops hari raya yang telah dijalankan. Di mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini adalah bersangkutan dengan Akta Pengangkutan Jalan, Akta 333, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, Akta Pengangkutan Awam Darat dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Dan sebanyak 729 kenderaan telah pun disita atas pelbagai kesalahan. Sepanjang operasi itu, 26,354 notis membabitkan 7 kesalahan utama menjadi punca kemalangan maut. 48 notis turut dikeluarkan terhadap kesalahan gagal mematuhi larangan kenderaan barangan dan tindakan menggantung lesen memandu dikenakan. Sepanjang Op HRA 2023, JPJ menerima 1,700 aduan daripada pengguna jalan raya menerusi aplikasi dan antara kesalahan yang paling tinggi diterima adalah memandu di lorong kecemasan. Puluh rakyat Malaysia dari Khartoum, Sudan selamat tiba di tanah air hari ini. Kesemua mereka yang terdiri daripada pegawai Wisma Putra, pekerja Petronas dan mahasiswa itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur jam 2.54 petang dengan penerbangan Saudi Arabian Airlines dari Jeddah. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir bersama Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Mohamed Zain hadir menyambut ketibaan mereka. Gerakan yang kita lakukan, operasi yang dilaksanakan dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Termasuklah dengan menghubungi pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam pertikaian di sana. Atas usaha itu juga kita telah berjaya melaksanakan misi kita meskipun dalam keadaan yang begitu sukar. Kepulangan rakyat Malaysia ini adalah antara 194 rakyat pelbagai negara yang selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Raja Faisal pada kira-kira 1.54 pagi waktu Malaysia semalam. Mereka dibawa keluar dengan menaiki kapal Tentera Laut Arab Saudi HMS Abba setelah menempuh perjalanan kira-kira 9 jam dari pelabuhan Sudan. Lebih 400 orang dilaporkan terbunuh dan lebih 3,500 cedera ekoran konflik bersenjata antara Angkatan Tentera Sudan dan pasukan separa Tentera Rapid Support Forces RSF yang tercetus pada 15 April lalu. Hari Raya Aidilfitri pastinya disambut dengan lebih ceria dan meriah apabila semua sanak saudara pulang dan berkumpul di kampung. Ada juga yang mengambil kesempatan berkumpul untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim seisi keluarga. Pejam celik sudah 7 hari kita meraihkan Aidilfitri dan bermacam kelitah raya dapat dilihat di media sosial. Macam-macam ragam, macam-macam cerita sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Trend terkini, sesi pemberian duit raya khususnya untuk golongan kanak-kanak kini diubah menjadi satu permainan sebelum mendapat habuannya iaitu duit raya. Momen yang dirakam melalui akaun TikTok milik Dodo Santoso atau lebih mesra dipanggil Mat Nur, sesi duit rayanya lain daripada yang lain. Anak-anak buahnya perlu bermain permainan Explore Race untuk mendapat duit raya. Tak kurang meriah juga sesi duit raya yang dirakam pemilik TikTok Kirah Basha. Siapa nak duit raya kena putar roda atau spinning wheel terlebih dahulu. Lebih mencuit hati, bilangan duit raya yang bakal diterima adalah berdasarkan jumlah genggaman duit shilling selepas memutar spinning wheel. Tok Wan mesti yang paling gembira sekali. Itulah salah satu komen di ruangan komen TikTok milik Shidashi 8. Mana tidaknya videonya yang merakam 5 orang bayi yang sedang tidur di atas buaian meraih perhatian warganet. Ada juga yang komen, pasti Rio serumah kalau salah seorangnya menangis. Kemudian teknologi sekarang yang membolehkan kita merakam setiap momen terindah untuk tontonan pada hari tua nanti. Bukanlah bilangan duit raya yang menjadi taruhan, tetapi saat bergelak ketawa bersama keluarga itulah yang dibingkaikan dalam ingatan kita.
Pertandingan mengutip ETA antara yang menjadi pengisian yang memeriahkan lagi perjumpaan semula sekumpulan bekas pelajar tingkatan 5 yang pernah bersama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Baru, Kelantan. Perjumpaan yang diatur sempena cuti sambutan Aidilfitri itu diadakan di Sungai Pengkalan Datu, Kampung Pulau Semut, Tunjung. Ia menyaksikan seramai 50 alumni termasuk anak masing-masing menyingsing seluar berkubang di dalam sungai. Mereka dilihat menggunakan peralatan seperti jaring atau sangkar buatan sendiri daripada penutup kipas. Perjumpaan tersebut sudah memasuki tahun ketiga penganjuran. Namun acara mencari etak julung kalinya diadakan tahun ini dan menyebabkan ramai yang teruja. Selain memeriahkan suasana, acara berkenaan juga bertujuan memberi pendedahan kepada ahli keluarga alumni, terutamanya yang menetap di luar Kelantan kerana ada yang langsung tidak kenal haiwan itu. Dalam hal itu, perjumpaan kali ini disifatkan lebih bermakna berbanding tahun-tahun sebelumnya yang diadakan di restoran. Persahabatan yang terjalin sejak 25 tahun lalu itu ternyata memberi contoh teladan yang baik buat generasi masa hadapan untuk terus berhubung dengan kawan di sekolah masing-masing meskipun terpisah jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasna Tuan Yasin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Semak Kelana. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya, selamat bermusafir ke destinasi masing-masing untuk menyambut Hari Raya bersama keluarga. Maaf zahir dan batin kepada semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan mengawal dan memantau bangunan dan premis ialah tugas hakiki seorang pengawal keselamatan. Namun dek kepesatan teknologi, tugasan berkenaan kini diambil alih oleh robot. Di Switzerland, sebuah syarikat keselamatan menggunakan robot pengawal Ascento bagi tugasan meronda keselamatan dengan bantuan kecerdasan buatan AI. Robot ini dibangunkan oleh sebuah syarikat robotik dari Zurich bagi meningkatkan efisiensi syarikat yang memerlukan perkhidmatan keselamatan. Ia hasil cetusan idea pengasasnya, Alessandro Mora, yang pernah berkhidmat sebagai pengawal keselamatan. We chose to go for the security market because this is a place where it's really difficult to find people nowadays. They have to work long hours and they have to work in every weather conditions. We did this job ourselves and it's really brutal. And we wanted to help there, and our robots are able to make the life of these guards a lot easier. Robot beroda 2 otonomi ini berkebolehan menavigasi permukaan bumi yang kasar, berpunggul dan bersalji. Ia juga berupaya mengeluarkan laporan harian keselamatan secara automatik dibantu kamera thermal 360 darjah bagi mengesan pergerakan manusia dan kenderaan. Robot Ascento yang diinspirasikan daripada haiwan berkaki dua turut dilengkapi kepala yang menempatkan komputer, bateri dan storan awan. Panda bernama Yaya selamat tiba di China selepas 20 tahun dipinjamkan ke Zoo Amerika Syarikat. Yaya adalah satu daripada pasangan panda gergasi yang dipulangkan ke China tahun ini selepas tamat tempoh pinjaman ke Zoo Memphis. Sekumpulan pakar tempatan terus melakukan pemeriksaan kesihatan ke atas Yaya sebaik ia mendarat di lapangan terbang antarabangsa Putong di Shanghai. Selesai pemeriksaan, Yaya kemudian dipindahkan ke zon kuarantin di Zoo Shanghai bagi pemantauan lanjut. Yaya lahir pada Ogos 2002 dan berusia 23 tahun. Pasangan jantan Yaya dikenali sebagai Lily mati awal Februari lalu akibat sakit jantung. Berbanding Yaya, Lily pula sudah berusia 25 tahun. Jangka hayat panda kurungan paling tinggi pernah direkodkan ialah 38 tahun. Legoland Windsor Resort menyediakan 2 karya bagi meraihkan pertabalan Raja Britain, Raja Charles III. Ia memaparkan versi Lego Raja Charles III dan isteri baginda Permaisuri Camilla. Tetamu boleh melihat model mini itu di balkoni Istana Buckingham di Windsor. Melalui pameran itu, Lego Raja Charles III turut dipakaikan mahkota dan dikelilingi oleh ratusan peminat mini di luar pagar.
Menurut ketua pembuat model Legoland United Kingdom, Paula Laughton, karya itu adalah versi ciptaan mereka sendiri. Ini kerana pihaknya masih tidak tahu maklumat sebenar pertabalan itu. Tambahnya, karya turut memaparkan babak konsert yang dijadual diadakan sehari selepas hari pertabalan itu. Antara 25,000 dan 30,000 cube Lego digunakan untuk menjayakan babak konsert itu. Ia turut menyelitkan tetamu kenamaan seperti Take That, Lionel Richie dan Katy Perry pada babak konsert Lego itu. Untuk karya versi Raja Charles III dan Permaisuri Camilla, ia turut meliputi versi mini Putera William dan isterinya Kate Middleton serta anak-anak mereka. Pameran dijadual berlangsung hingga November ini. Sukan Bola Sepak Liga Malaysia Liga Super. Selangor gagal merapatkan kedudukan dengan pasukan pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT. Bertemu tuan rumah Sabah, Selangor tewas 1-2. Awal-awal Selangor sudah menguji kubu tuan rumah Sabah. 2 kali berturut-turut benteng Sabah diasak. Nasib terus tidak menyebahi Selangor. Minit-minit berikutnya, Sabah dihadiahkan sepakan penalti. Sadir Ramdhani mudah meletakkan Sabah 1-0 mendahului. Meskipun cuba bangkit, ketangkasan penjaga gol Sabah kembali menghampakan Selangor. Minit ke-51 baru Selangor lega. Muhammad Faisal Abdul Halim tenang memperdaya pemain pertahanan lawan untuk disusuli satu sepakan lambung terus ke dalam gawang Sabah. Sabah enggan berputus asa. Minit berikutnya beberapa kali benteng Selangor diuji. Keputusan kembali memihak Sabah apabila sepakan percuma ketua pasukan Badrul Bakhtiar terus ke dalam gawang Selangor. Menang 2-1, Sabah naik tangga ketiga Liga. Selangor kekal di tangga kedua. KL City menentang PDRM. Keputusan agak berat sebelah. KL City menang 3-0. Saingan awal agak sengit dengan kedua pasukan saling berbalas serangan. Peluang terbaik PDRM untuk pertama mencipta gol gagal apabila dihalang oleh penjaga gol KL City. Giliran KL City memperoleh peluang menggasak, keadaan sama berlaku. Berpunca satu asakan dari bahagian tengah, kekuatan benteng PDRM akhirnya roboh masuk jaringan Ronald Morales. Keapaan benteng PDRM kembali memakan diri. Hasil asakan daripada Morales dan penyudah oleh ketua pasukan Paulo Josue, KL City menggandakan penguasaan. Ketinggalan 0-2, PDRM wajar lega. Percubaan berikutnya oleh KL City, penjaga gol PDRM lebih bersedia mempertahankan gawangnya. 3 minit sebelum tamat permainan, benteng akhir PDRM robek lagi. Hasil tandukan oleh Cece Kiprek, gawang PDRM boros buat kali ketiga. KL City 3, PDRM 0. Penang berdepan Kuching City, saingan tidak kurang sengit. Giliran Kuching City memperolehi peluang menggasak, kedudukan segera berubah. Hasil jangan Abu Kamara, Kuching City 1-0 mendahului. Penang semakin tertekan apabila peluangnya untuk mengimbangi permainan gagal. Kegagalan penjaga gol Kuching City menangkap bola memakan diri. Disusuli gol daripada Khairul Akmal Rukisham, Penang menyamakan kedudukan. Satu sama hingga rehat babak pertama, babak kedua giliran Penang mendahului. Mengusir gol oleh Sony Saad. Penang menang 2-1. Carta Liga Johor Darul Takzim JDT dengan 27 daripada 9 perlawanan di tangga teratas. Selangor 5 mata terpisah di tangga kedua. Melengkapkan 5 pasukan teratas, Sabah, Pahang dan Kedah. Aksi breakdance di Taipei, Taiwan mengakhiri buletin didik pemenang acara Red Bull BC1 itu layak ke pertandingan final dunia ke-19 di Paris. Saya Fazlian Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.